Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bermula dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita memuji Allah seperti mana Dia kendaki dipuji, iaitu Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji-pujian bagi Allah Tuhan semesta alam. Tajuk sesi TikTok Salam Jumaat hari ini Apek ialah mengenai doa dan sains. Sebenarnya mana Apek selalu kata Apek datang daripada jurusan sains, akal, tafakur. Dulu etis, keluarga agama Kristian, keluarga Cina. Ada keluarga Cina yang menyembah tokong, Apek tidak. Apek keluarga Cina Kristian. Ya. Bagaimana sains boleh menjawab tentang doa, tentang keistimewaan doa? Apek nak cerita bahawa dulu sebagai ateis, doa pada siapa? Ateis tak percaya Tuhan, jadi nak berdoa pada siapa? Apek mula betul-betul berdoa ialah pada pertengahan tahun 79 apabila berlaku satu peristiwa dalam keluarga saya. Ibu bapa saya terpisah, bergaduh. Ini bab hidup, tahulah, kebendaan, maksiat, judi, macam mana arak, ya. Macam nak cerita kan, cerita ibu bapa ni ada orang tegur lah, jangan cerita benda buruk. Jadi kalau saya tak cerita, orang tak faham apa berlaku pada saya. Dalam keadaan saya separuh ateis, separuh ikut Kristian, boleh terdoa kepada Tuhan. Baik, jangan ceritalah, ni Jumaat lah, ya. Yang kenali saya, jumpa saya, mungkin satu hari saya akan tulis dalam buku memoir hidup saya, The Love and Life of Cina Apek. Macam Omar Khayyam. Saya akan cerita apa sebenarnya berlaku. Waalaikumsalam semua. Sifu panggil aku boleh. Panggil saya Apek. Kerana syaitan bisik kepada saya, kalau panggil Sifu saya akan terkabur. Ya, kalau panggil saya Buya lagi terkabur. Ustaz ke? Wah, semua panggil Sifu. Ini geng mana ni? Ini geng mana semua hari ni? Terima kasih semua. Mr. Rez juga, ya. Tak apa. Sifu lah, ya. Waalaikumsalam. Wah, banyak ni pengikut ni. Ayah. Okey. Jadi, saya boleh doa. Okey, saya peristiwa tu. Saya cerita niat ikhlas, ya. Saya tak namakan ibu bapa saya. Ayah saya terjerumus dalam budaya arak dan judi. Semasa saya lahir Singapura, tidak. Adik saya lahir Singapura, masa tu Singapura belum bercerai. Lalu ayah saya tentera, kena hantar ke Singapura untuk latih juga saya sana, kahwin sana. Dan kami beranak di sana. Dan ayah posting ke Port Dickson, barak tentera Port Dickson. Saya kecil lagi. Masa tu bahagia hidupan mak bapak saya, keluarga saya dan adik saya, ya, lelaki. Lepas tu kita pindah ke air panas Kuala Lumpur. Mulalah ayah saya berubah. Bila campur dengan geng-geng Cina di Chowkit Road. Bukan semua Cina di Chowkit Road tak baik. Ini sejarah hidup ayah saya. Betulan begitu. Saya cerita pengalaman sendiri. Ya, jangan troll saya. Mulalah di hidup minum arak, main judi. Dan walaupun saya kecil, porak-peranda rumah tangga keluarga saya. Kerana orang berjudi, orang kena penyakit judi, main saham, main spekulasi, ada ketamakan. Tak tahulah macam mana ketamakan tu masuk. Ada geram. Ya. Inilah kerja syaitan, bisikan syaitan. Hari pertama dapat gaji, bukan hari kedua, bukan minggu kedua, bukan akhir bulan. Malam itu juga habis duit. Nasib baik, amalan tentera Malaysia, dia bahagikan duit gaji kepada isteri. Mak saya dapatlah sedikit. Tak dihabiskan semua. Mak saya pergi menuntut kat komandan Kem Odiben.
untuk hampir semua gaji ayah saya, kerana dia merayu menangis, kata suami saya berjudi semua, habis duit dia. Ayah saya marah, tapi apa nak buat, komandan memerintahkan. Gaji diberikan banyak kepada isteri, kamu cukup-cukup lah merokok ke apa kan. Tapi minuman arak, balik mabuk, bergaduh, bising rumah, bertumbuk menada, Allahu Akbar. Saya kecil masa tu, saya tak tahu apa. Kami pun di rotan lah, di rotan, dipukul. Jadi cukup sedih sejarah Apek ni. Ini sejarah Apek. Kalau awak bahagia, bersyukurlah. Kalau ada keluarga yang baik, beramal soleh, bahagia. Ini natijah saya beritahu hidup untuk kebaikannya. Bukan saya suruh copycat, ulangi, troll, jadi macam keluarga saya yang silam. Amat sedih. Ya. Tapi saya dipaksa belajar kat rumah, belajar sungguh-sungguh. Saya tak boleh keluar rumah, kena rotan. Ya. Jadi cukup sedih hidup kecil saya masa budak-budak lagi. Saya tak tahu menangis. Saya ingat lagi, saya tak tahu menangis bila di rotan ibu saya. Yang sayang saya, ibu saya, amat sayang saya. Saya tak faham masa tu. Dia rotan saya untuk saya jadi baik. Saya dapat markah B saja. Awak ini semua kalau dapat A, ada doa, ada jampi. Dulu keluarga saya tak ada jampi untuk saya dapat A. Saya dijampi dengan rotan, disihir dengan rotan. Saya takut puaka rotan itu. Saya dapat nombor 1 dalam kelas berapa kali pun tak terkira. Sampai saya dimasukkan sekolah VI, sekolah terbaik zaman itu, Victoria Institution. Ya, dan saya kalau dapat B saja, rotan. B saja kena rotan. A minus saya boleh terangkat ibu, itu A lagi bu. Jangan rotan saya. Apa pasal ada minus? A. Ya. Jadi bila saya dapat C, mampus, Allahu Akbar. Tak ada D. Tingkatan 1 baru D. Masa tu saya besar sikit. Mak saya pula serahkan ayah saya, ajar saya. Ya. Masa kecil saya kena hafal semua. Sifir 12. You sekarang lah tanya apa sifir 11 kali 12. Saya boleh jawab. 12 kali 12. Saya boleh jawab. Macam ini saja. Bahasa Cina. Ma ada 4 nada. Jawab silap saja kena rotan. Ya. Saya tak hafal seluruh kitab Cina. Saya jadi hafiz. Sekarang dah lupa. Kerana rotan itu tak boleh buat awak ingat. Jampi mungkin kot. Wallahualam. Tapi saya dapat nombor 1 dalam kelas. 3A masa LCE SRP. 3A masa MCE SPM. Pelajar terbaik top 4 lah. Dimasukkan ke sekolah VI. Ya. Tapi itu hidup merana. Hidup penuh dengan luka-luka. Dalaman dan luar. Dan saya pun tak tahu kepada mana saya nak tuju. Merayu. Supaya dikeluarkan dari keluarga macam ni. Saya nak lari pun tak tahu mana saya. Mana faham apa. Ya. Dan tengok kemabukan judi hidup dan keluarga saya. Itu yang saya kata macam gangster. Saya pun tahu gangster kerana ayah saya campur dengan orang-orang macam tu. Bukan cerita baik. Ya. Jadi satu hari bila ayah saya pencen tahun 79, masa tu umur saya baru masa 17, ayah saya bertaubat. Dia kata bertaubat, tak merokok, tak minum arak, tak judi, pergi gereja. Dia mendakwa dia pergi gereja kerana terbaca buku gereja, buku Kristian yang saya bawa balik rumah. Saya masa tu tak tahu mana nak pergi, agama mana ikut. Saya sangka Islam ni Melayu punya, saya sangka Hindu ni India punya. Saya ikutlah agama moden, Zen, Buddha. Saya mengkaji tentang falsafah Aristotle. Saya jaga kutub kanau. Saya kerja di perpustakaan. Ya. Saya assistant librarian VI. Saya duduk dengan you pergi VI, tak tahu ada lagi lah VI. Dia punya kutub kanau sampai dinding. Saya tinggi, saya tengok semua buku daripada Dewey Decimal System, daripada 000 sampai 999. Tanya saya apa Dewey Decimal System. 000 General, 100 Fine Arts, 200 Sastra, 300 Agama, sampai Sains. Saya baca semua buku. Saya minat pada ilmu. Saya tak hafal Bible. Masa tu tak ada internet, tak ada TikTok, tak ada boleh macam ini.
Tak ada distraction. Tak ada benda memisungkan pandangan macam sekarang ni. Sikit-sikit nampak buah dada. Sikit-sikit nampak bontot. Apa tak terpesong? Tengok Cina Apek ni nak buat apa? Berapa orang tengok Cina Apek ni? Ada berapa? 41 ekor. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur. Tapi lepas tu dia belit lah. Tengok punggung saya tengok beribu orang tengok. Tapi saya juga jalankan sesi TikTok saya sebagai cara saya menyampaikan, berkongsi. Saya tak boleh digelar sebagai Buya Apek atau Sifu Apek atau Ustaz kerana tak ada tauliah. Kalau panggil nanti kena haram. Saya kongsi pengalaman saja. Pengalaman doa dan sains. Macam mana saya boleh terdoa. Bila ayah saya bertaubat baik, mak saya masa tu dia menyara hidup kita semua dengan menjual rokok, menjual air, menjahit. Itu jahit satu pangkat tu 10 sen, saya ingat lagi. Saya tolong mak saya jahit. Lepas tu mak saya jual sabun, ketuk bintu ke bintu di Camp Wadiburn, sampai kedai mamak marah. Kalau orang jual RM1, dia jual 90 sen. Dia ambil kilang. Mak saya berusaha menyara hidup kami 4 beranak, dan dia jual rokok Kelab Kuda masa tu. Saya umur 15. Saya tolong dia bawa beg Shanghai tu. Beg Shanghai Hong Kong macam tu. Yang berpetak-petak dan itu macam tu punya buka. Mengisi rokok. Saya ambil bakul. Saya jalan. Main Incai. Cakaplah bahasa Cina. Jual rokok. Saya dapat rasa. Saya jual 2 kotak rokok saya pertama. RM3. Dapatlah 30 sen. Saya pegang 30 sen tu. Allahu Akbar. Menangis lah kalau kenang. Untuk dapat duit susah kerana ayah penjudikan habis duit. Kita miskin. Saya baju tak ada. Jiran yang bagi. Jadi seluar saya tinggi, seluar saya bergantung. Punya sedih. Dan saya tak tahu siapa saya nak merayu. Tapi timbul tafakur dalam diri saya. Saya percaya Allah timbulkan fikir dalam diri saya. Kenapa saya dilahirkan? Kenapa saya dilahirkan dalam keluarga Cina? Kenapa saya dilahirkan keluarga Cina macam ini? Kenapa saya tak dilahirkan keluarga jiran? Keluarga Melayu yang ajak saya, mari nak, kesian, kena orang nak mari nak, kesian, minumlah sama anak-anak dia. Jadi itulah pengajaran saya, pengalaman. Itulah guru. Ada orang tanya, siapa guru Cina Apek? Saya tak tahu siapa guru saya, tapi saya tahu ada yang mengajar saya berfikir mendalam, akhirnya menuju baik. Alhamdulillah. Akhirnya menuju baik. Jadi satu hari ayah saya dah bertaubat, mak saya dah maju. Dia main mahjong lah. Main mahjong, orang Cina main mahjong. Hari-hari main mahjong sampai tengah malam. Jadi ayah saya bagi keluarkan fatwa. Haram ini mahjong. Kalau balik lepas pukul 10 malam, pintu ini terkunci. Padahal mak saya membiayai semua kita kat rumah. Mak saya membayar sewa, mak yang saya macam-macam lah. Jadi mak saya balik juga tengah malam. Ayah saya dah kunci pintu. Mak saya marah ayah saya. Ini rumah saya bukan awak punya. Saya yang bayar sewa. Berlaku bergaduhan. Ayah saya tendang ibu saya tu. Dia jatuh dari tangga. Berdarah, berlumuran darah. Adik saya yang rapat dengan ayah saya. Adik saya rapat. Tiba-tiba menjerit, mengamuk, maki ayah saya dengan kata-kata kesat. Lalu pergi dengan ibu saya. Ayah saya terkejut kerana saya bukan anak kesayangan. Saya sentiasa dikutuk oleh ayah saya. Awak sangka awak pandai. Tapi adik saya kata-kata manis. Rupanya yang disayangi dia memberontak terhadap dia. Saya yang tidak disayangi diam. Balik ke katil saya. Saya tak tahulah saya menangis ke tidak. Saya tidak tahu menangis. Saya percaya saya tak menangis. Saya dah punya sedih, punya depresi, punya sakit jiwa. Dah tak tahu menangis. Saya keluarkan buku kosong. Saya mencatat. Wahai Tuhan. Dear God. Masa itulah mula saya berdoa. Kalau nak dipanggil doa, kerana saya bercakap kepada sesuatu. Tuhan, saya kata. Kenapa? Jawablah jika kamu wujud. Jika engkau wujud. Saya percaya itulah doa pertama saya.
Terang kepada saya kenapa ini berlaku. Kalau engkau wujud, kenapa jadikan saya? Kenapa jadikan sengsara atas muka bumi? Saya tak minta Pak Padri. Masa tu saya ikut gereja. Saya percaya itulah doa pertama saya kepada Allah. Masa tu pun saya tak tahu sebut Allah. Ya. Tapi apa yang berlaku? Allah jawab. Allah balas doa saya. Pendekkan cerita. 6 bulan kemudian, saya memeluk Islam. Pendek cerita. Mana Allah jawab. Dan masa tu mulalah perjalanan yang cukup ajaib. Cukup istimewa. Saya tinggalkan dunia. Tapi dunia mengejar saya. Seperti mana saya terbaca hadis Ali Ibn Abi Talib. Karamallahu wajhah radhiyallahu anhu. Untuk pendekkan cerita, saya nak cerita tentang doa dan sains. Saya tak mau cerita sangat sejarah hidup saya. Sedih. Dan bukan saya nak di-troll hidup saya. Saya bukan nak troll agama. Saya nak beri pandangan saya tentang doa dan sains. Macam mana doa boleh mendatangkan sesuatu yang tidak saintifik. Sains ialah kalau kamu kerja ini, kamu dapat ini. Kamu buat A, kamu dapat B. Tapi awak doa, awak dapat masuk Islam. Tak faham? Tak ada orang dakwah kepada kamu. Macam mana boleh masuk Islam? Kita kata dengan kuasa Allah. Ya. Tapi apakah berlawanan dengan sains? Saya percaya tidak. Saya percaya Allah jadikan sains. Dan saya percaya doa sejajar dengan sains begini. Pertama, apa itu sains? Sains, orang kata sains mesti menang. Tak betul. Sains tak menang. Tak betul juga. Sains bukan satu kuda judi untuk menang atau kalah. Sains adalah satu kaedah. Sains adalah satu proses, tata cara, tertib, sistematik, berdasarkan pemerhatian, observation. Kita perhati. Dan sekarang saya perhati doa. Doa dapat. Sains lah tu. Makan ini nitrogen dari Profesor Mustafa Ali Muhammad, tambah tenaga, cergas. Sains lah tu. Jadi kita kena kaji apa ada dalam tu. Ya. Kita tengok wabak. Tak ada banyak berkelimpangan. Semua yang meninggal dunia kes lain. Alamak. Sentuh KKM, jangan troll lah KKM. Okey, tukar tajuk. Kita perhati. Pemerhatian ini asas kepada sains. Asas kepada tafakur. Tidakkah kamu memerhati? Aro'aita. Alam taro kaifa. Tidakkah kamu perhati bagaimana kami turunkan air hujan dari langit? Dan jika ia masin macam air laut. Kita perhati air laut. Betul juga dia masin. Kalau dia masin macam laut, bagaimana kamu boleh minum? Memang tak boleh minum. Cubalah minum air laut. Tak boleh. Gila awak jadi. Kamu boleh mati. Air, tapi tak sama. Padahal air yang sama. Perhati rupanya ada fractional distillation atau osmosis. Itu sains lah zaman dulu. Aku dapat A dulu, tak payah tanya. Ya? Ada orang nak tanya apa? Baik, saya baca sebelum. Selamat tengah hari. Okey, selamat tengah hari. Sains adalah sebahagian ilmu daripada ilmu Allah. Ya, betul. Itu ya. Saya mau cakap lah. Mahjong haram. Allahu Akbar. Tanyalah itu Dato' Mazhar. Saya tak ada cakap haram. Saya cakap mak saya main mahjong. Okey, balik pada main mahjong tadi. Mak saya marah balik ayah saya. Awak judi sampai habis duit berpuluh, beratus, beribu. Saya main mahjong baru 50 seno. Saya tak tahu halal ke haram ya. Okey. Tapi judi haram lah ya. Judi nasib haram. Okey, jadi bila kita perhati doa dan saya terbaca Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami sembah. Hanya engkau kami minta pertolongan. Doa tu. Dan ihdinas siratal mustaqim. Doa pertama selepas kata hanya engkau ialah tunjuklah kami pada jalan yang lurus. Cantik. Dan Allah ada tempat lain Al-Quran sebut berfirman yang bermaksud minta dari daku, niscaya aku kurniakan. Power.
Tak ada, dia kata minta aku, engkau pergi semayang, engkau pergi ambil air semayang, engkau pergi membaca Quran, engkau pergi bersedekah, aku kurniakan. Tak. Minta dari aku kurniakan. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkau kami minta. Tengok. Hanya engkau kami minta. Bermakna dia akan bagi je. Jadi saya minta, Allah bagi. Lepas tu doa saya yang kedua, yang paling power dalam hidup saya apa? Semasa saya memeluk Islam. Seketika lepas saya memeluk Islam, beberapa hari, seminggu dua, saya terbaca hadis. Saya terbaca ayat. Marilah menuju aku, cari ilmu aku. Engkau berada fi sabilillah. Engkau kalau mati tengah jalan syahid, engkau dilindungi, engkau diberikan rezeki, keluarga yang kau tinggalkan dijamin rezeki. Malaikat mengembangkan sayap untuk melindungi kamu, menaungi kamu. Ikan di laut dan sungai berdoa untuk kamu. Dan aku kekasihmu, aku kurniakan apa kamu minta. Lantas saya angkat tangan memohon, Tuhanku, berikanlah janjimu ini. Pendek saja saya punya doa tu. Saya tak adalah buat apa istimewa, jampi, pup sini, pup sana, tak ada. Tuhanku, janjimu ku tuntut. Lepas itu saya serah semua. Saya tinggalkan sekolah keluarga angkat saya di Melaka. WVI ke Melaka, SFI. Saya tinggalkan SFI. Saya berada di Masjid Tengkera dengan seorang kawan tabligh. Dan pendekkan cerita, saya tak ada rasa risau. Dan setiap hari yang berlaku, saya tak ada kelaparan. Saya tak ada minta sedekah. You tak jumpa Cina Apek di Masjid Tengkera tahun 80 tu, tengah minta sedekah, ada Cina malam minta sedekah. Tak ada. Saya lah tu. Saya dapat jalan dari tempat ke tempat. Adalah seorang hamba Allah letak duit dalam poket saya, 2-3 ringgit. Kamu saudara baru? Saya kata, ya. Dia letak duit. Saya kata, kenapa Encik? Kenapa abang letak? Zakat, dia kata. Oh, saya tak tahu zakat. Oh, gitu. Saya baca lagi, dah takut. Uncle ada nampak hari tu dekat Mamak Syaz Shah Alam. Betul ke? Mamak Syaz. Hari bila? Uncle ada hari itu tanah rata? Ada. Shah Alam Syaz. Tak ingatlah. Saya sekarang banyak taman muda ceras. Subang Jaya. Kadang patol lah sama amonya. Itulah Apek lah. Tegur-tegur lah Apek ya. Okay. Okay. Jadi, bila saya jumpa balik ibu saya, dekat berapa bulan kemudian, dia dapat beli 2 biji rumah. Dia cerita kat saya, masa awak tak ada, hujan lebat di Kelab Kuda, orang tak boleh keluar, orang terpaksa makan mi udang mak saya. Sup mi pun sudah habis, dia letak air panas, letak garam pun orang sapu. Untung banyak, dia kata, 1,000 satu hari. Masa tu tau, ingat tahun 80, saya terkumpul 50,000. Income tax pun kejar. Iya, ini income tax. Saya pun upah orang tulis surat kata saya cuci baju dulu, kumpul duit. Dapat beli 2 biji rumah. Saya mau kasih awak. Saya tak terima. Mak saya nak sangat bagi saya rumah dia. Saya tak terima sampai sekarang. Ya. Nanti bergaduh adik-beradik. Faham lah ya. Tetapi saya terkejut. Janji Allah betul. Mak yang saya tinggalkan tak ada apa. Ada 2 biji rumah. Ayah saya yang sudah terpisah dengan ibu saya, dapat juga 2 biji rumah tapi melalui cara lain. Dia kahwin semula seorang nyonya yang pendanang rambut. Ada 2 biji rumah. Dia ambil entah apa jadi 2 biji rumah tu. Tapi Allah bagi juga. Adik lelaki saya 2 apartmen. Palm Court, Brickfield. Tapi dia main saham, dia kena tipu, habis 2 apartmen tu. Semua dapat. Apa awak buat dengan dia, itu awak punya pasal. Allah beri kamu macam kisah 2 kebun dalam surah Al-Kahf. Semua saksama. Allah Maha Adil. Apa awak buat dengan kurniaan Allah, awak punya pasal, awak zalimi diri sendiri. Bukan Allah. Tak payah renung, memang benar. Saya saksikan mak saya, ayah saya, adik saya, adik perempuan saya jadi peragawati, model. Kawan dengan Yakuza, mafia Jepun. Dia tinggi,
cantik, ramai boyfriend. Bila dia boyfriend memata hati dia, dia telefon aku, banyak sedih, lelaki ni semua jahat. Saya kata, mana awak jumpa lelaki itu? Kelab malam. Patutlah kalau awak jumpa ke gereja pun syaitan ada, apatah lagi kelab malam. Lepas tu dia bertambah kaya, dia dapat 2 rumah juga. Ya. Apa dia buat dengan rumah tu? Dia punya pasal hidup dia mewah. Saya bagi nasihat dia, masa dia susah minta nasihat, masa senang lupa sama abang dia. Abang. Saya lagi ada 2 adik, saya tak berhenti di sini, tapi ni lagi satu adik. Dan saya percaya diri saya mesti dapat 2 biji rumah. Mana rumah saya? Kalau semua keluarga saya, Allah janji bagi rezeki dan semua orang 2 rumah, itu firasatnya. Ini ilmu ilham firasat. Jangan cakap semua orang mesti dapat 2 rumah. Jadi bagi saya, tentu sekali Allah sediakan saya 2 rumah. Tapi sampai sekarang saya tak tahu. Tapi saya percaya Allah berikan hikmahnya. Itu bab rezeki saja, tuan. Masa saya perjalanan, saya doa kepada Allah berikan saya ilmu. Saya nak jadi ulama. Saya nak pakai serban besar. Saya nak jadi mufti. Saya nak dapat PhD. Ya, Allah tak izinkan. Allah bawa saya dari jemaah ke jemaah, dalam dan luar negara. Allah bawa saya dari guru ke guru. Orang putih ada, orang Arab ada, orang India ada, orang Indonesia ada, orang Melayu pun ada. Saya tak tahu kenapa. Saya dah ikhtiar. Tapi perjalanan hidup saya macam saya terapung dalam sungai. Tak boleh saya tentukan tebing mana pun saya nak landing. Landing sana saya kata, saya bolehlah menguasai ilmu ini. Allah angkat saya pergi tempat lain. Inilah hasilnya. 42 tahun kemudian, di sini China APEC. So doa itu apakah menurut sains? Saya percaya menurut sains. Saya boleh observe, saya boleh renung, saya boleh perhati dalam hidup saya apa yang saya doakan berlaku. Doa ketiga saya masa nak kahwin. Sebelum ini, masa saya aktif dalam PAS, saya ceramah, ramai orang perkenalkan muslimah kepada saya. Tapi Allah tak buka hati saya. Allah tak buka hati saya mohon maaf. Ya. Ada yang saya perkenankan, Allah tak perkenankan. Itulah perjalanan hidup saya. Lepas tu akhirnya saya kenapa tak minta dengan Allah itu. Saya berdoa, ya Allah, carilah saya seorang isteri, sekian. Allah bagi 4 adik-beradik. Pendekkan cerita, mereka masih hidup. Pendekkan cerita, Allah memang jawab doa, tapi berjaga-jaga apa yang awak doa. Be careful what you pray for. Be careful what you wish for, because what you wish for, you will get. Lepas tu saya doa lagi satu, masa anak ketiga saya nak lahir, orang hutang saya duit tak bayar. Saya itu misi hospital pun dah telefon kat klinik swasta, Dr. Amir Farid klinik di Melawati. Encik Ridwan, boleh ambil lah anak keluar. Saya kata baru lahir semalam. Ini express. Tak payah tunggu 3 hari sampai. Bukan saya tak nak ambil anak keluar, duit tak ada. Duit RM700 nak ambil anak lelaki pertama, anak ketiga, tak ada. Yang saya namakan Naqi, ikut nama Naqi Al-Atas. Syed Naqi Al-Atas. Tak ada duit. Saya pergi tanya kawan, awak hutang bayarlah, aku nak keluarkan anak. Tak ada. Bukan saya tak ada duit. Allah berikan saya duit. Tapi sekali lagi, saya berdoa. Tuhanku, berikan aku duit. Aku malulah minta duit. Tuhan, berikan saya duit. Pendekkan cerita. Tapi saya letak syarat. Jika duit ini tidak memberi kebaikan kepada saya, awak tarik balik. Awak tahu dah berapa duit saya dapat? Saya dapat jadi konsultan Bank Bumi. Tak boleh sebut. Kena akta BAFIA, Banking and Financial Institute Act. Saya kerja dengan satu bank lah. Saya diberikan konsultan fee 7,000 sebulan. Terkejut aku. Sebagai permulaan. 6 bulan kemudian 8,000 sebulan. Lepas tu orang fitnah saya. Masa tu saya aktivis PAS. Saya perjuangkan keadilan. Saya pergi mahkamah. Saya bersama kapal Sing. Saya tak boleh sebut nama yang memfitnah saya daripada pihak mahkamah. Kata ini berbohong, akan masuk penjara. Jadi bank itu buang saya. Saya masa tu kena penyakit denggi.
penyakit denggi. Dan saya nak saman orang tu. Timpalan pendakwa raya. EG ada seorang Muslim lawyer peguam nasihati saya. Saudara beriman? Saya kata ya. Saudara tahu bahawa Allah yang menjadikan segalanya? Ya. Allah yang menyebabkan segala musibah? Ya. Tahukah saudara saman dia dihilang pekerjaan dia? Oh gitu. Tapi dia laku zalim pada saya. Tahukah saudara, kalau saudara reda dan memohon kepada Allah, Allah akan ganti lebih baik bagi saudara. Ya, saya percaya. Jadi saya tak buat apa-apa. Saya sakit denggi, jatuh tangga, ditimba tangga, difitnah, dipecat. Saya dapat banyak tawaran. Satu pergi Amerika Syarikat. Satu lagi, macam tawaran. Sehingga saya tak tahu mana nak pilih. Tapi sebelum saya difitnah tu, ada, nak cerita nama orang ni tak apa. Ada satu institusi kerajaan, pengurus dia datang jumpa saya. Dia dulu bekas arkam lah, jadi sama jemaah lepas. Ridwan, kami ada kursus motivasi, kursus Inggeris, kursus apa-apalah, bawa tabung sumber manusia, banyak berjuta. Kami nak tawarkan kamu. Saya tak maulah. Saya dah kerja kat bank ni, saya nak menyusup bank kufur ni. Saya nak faham sistem bank. Masa tu tahun 96. Internet baru keluar. Saya jadi internet master. Satu bank bank masyhur lah, top 2 tu dalam negara. Jadi saya kata tak apa, ini strategi saya. Saya belajar juga strategi Jangan tengok wang. Saya kerja tak pernah minta wang yang banyak. Saya tengok pengalaman. Okey. Itu sebab yang semua nak dapat A ni, apalah pengalaman yang copy paste menghafal. Bawa anak kamu keluar bagi dunia sebenarnya. Bertembung dengan dinding dengan buku dan ruas, baru dia belajar. Inilah cara saya belajar. School of Hard Knocks, University of Life. Tak ada siapa boleh menang lawan debat dengan Cina Apek ini, melainkan bab agama. Bab sihir, kalau pakai sihir pun tak boleh. Kalau pakai ustaz mungkin boleh. Kalau pakai sihir tak boleh. Saja Apek seloroh, Apek bergurau, Apek nak bawa kebaikan, biiznillah. Ya, awak ni nak troll Apek, macam-macam pelik Apek. Mana guru you? Lu punya guru siapa? Lu belajar mana? Apek ada guru, tapi tak boleh sebut nama guru. Tak mau dia difitnah. Apek ada kitab baca banyak, tapi tak mau disebut kitab, nanti kena fitnah. Itu pembuat kitab. Ya, Apek nak berhujah lawan hujah, baru jantan. Ya, Chris terbang lawan Apek pakai, itu sempuan pun sudah cukup lah. Apek pakai tongkat pun sudah cukup lah. Ya, Apek takkan sebut nama guru saya. Apek takkan bawa mantra saya. Apek takkan bawa jampi saya. Semua itu Apek ada. Senjata itu semua Apek ada. Tapi tak baik. Tak baik. La haula wa la quwwata illa billah. Guru sufi saya ajar. Itulah senjata kamu. La haula wa la quwwata illa billah. Orang yang faham akan faham. Tidak ada daya upaya kuasa, melainkan kuasa Allah. Masya Allah. La quwwata illa billah. Dikendaki Allah. Tidak ada apa yang aku capai melainkan dengan dia. Aku tak ada apa. Tak ada apa. Ilmu bimasya ya'lamu ma bainahum wa ma khawfahum bi syai'in ilmihi illa bimasya. Itulah. Ya. Sekian sajalah. Tadi doa apa tadi? Saya difitnah dan sebagainya. Gila, saya terlentang ke hospital sakit denggi. Kawan yang institusi kerajaan tu datang Subrajaya jumpa saya. Itulah Ridwan. Dulu kita nak bagi you projek, sekarang you kata nak menyusut dalam bank. Awak kena tendang dari bank. Sekarang kontrak ini kita dah bagi orang lain. 2,500 sehari kita bayar untuk sebagai pelatih, company melatih. Kami boleh potong bagi ke kamu. Saya kata tak mau. Itu zalim. Izinkan saya kerja dengan dia. Jadi saya kerja dengan sahabat itu. Kenal seorang sahabat baik. Hadi Bahar Kreatif. Saya ambil upah 600 saja. Dia dapat 2,000 lebih. Saya ambil 600 saja. Dia bagi allowance 100 kalau saya ada pembantu. Isteri lah pembantu. Lain yang dia bantu selesai kerja. Ya. Anak pula boleh pergi hotel, minum semua. Trainer, apa yang jadi trainer?
Lepas habis tamat kontrak sahabat tu, saya mula kerja atas merit sendiri. Saya tak mau diberi oleh kroni projek. Saya tak percaya dengan rasuah, tak percaya dengan kroni. Saya nak diberi kerana kebolehan saya. Saya dapat 50,000 sebulan. Tetapi akaunten besar sana kata, oh tak cukup ambil duit kita. Duit kita masih banyak dalam tabung. Saya kata, okeylah, saya buka 3 kelas lah daripada 1 kelas. Patut dapat 150,000. Tapi kerana saya sudah berdoa, Tuhanku, sekiranya duit yang banyak ini tidak manfaat berku, Engkau tarik balik. Allah tarik balik. Saya pergi ke Kuang, saya beli ikan tilapia. Tapi ada hikmat dia. Di sanalah melancarkan saya ke seluruh dunia. Ritalian, Kupram, Streamax. Saya menulis kitab-kitab saya dalam internet. Saya jadi masyhur seluruh dunia. Keluar surat khabar. Boleh jimatkan negara. Berbilion. Petronas berbilion. Financial ERP system. Open source. Bahasa Java. Pakai database Oracle, Postgres. Tapi kerana ini, Allah lontarkan saya mengelilingi dunia 40 negara 4 kali. Kali terakhir bersama anak saya Nasim masa umur 15. Asyik main game total. Saya suruh dia berhenti sekolah, fail semua, ikut ayah. Allah berikan rezeki 18 negara 8 bulan. Padahal sepatut 4 negara. Itu pun tengah kira berapa euro tinggal. Saya dapat 24,500 euro saya terkira. Saya ada dalam Facebook saya, Educating Nasim. Sambil saya berjalan, saya menulis, menukil. Ini live. Boleh jadikan cerita Netflix. Ya, bahawa Allah memang tidak mungkin janji. Jadi mana saintifiknya? Mengikut pematian, saintifik. Doa tu boleh, tapi Allah tak boleh dijampi. Allah bila kata biizni, dengan izin aku. Awak minta, bukan. Allah kurniakan kerana aku minta, bukan. Kerana izin dia. Tapi awak wajib minta. Dan kalau Allah janji, kerana janjinya. Itu mesti faham lah. Tapi faham, Islam ni bukan payah. Jangan kata aku troll ustaz-ustaz yang payah pula ya. Jangan laga-lagakan saya dengan ustaz-ustaz. Saya tahu ada orang tengah lagakan saya dengan seorang ustaz. Kalau tidak, takkan ustaz tu tahu saya punya Facebook. Takkan dia tahu saya kata sihir, tak ada. Saya nak troll orang-orang bawah ni. Terlalu percaya kepada sihir. Saya bukan troll ustaz-ustaz. Tapi tak apa. Saya akan jumpa ustaz tersebut. Ini sudah takdir. Macam the next episode. Ya. Banyak lagi berapa doa saya. Dan saya anjurkan setiap kali keluar, baca doa ini. Ini mazhab Cina Apek. A'udzubirabbil falak min syarri ma khalaq. Cukup. Aku berlindung dengan Tuhan yang buka kegelapan dengan cahaya. Lindungi aku daripada kejahatan yang kamu cipta. Lepas itu, minta dalam bahasa kamu sendiri. Perjalanan aku ni, jumpalah aku dengan orang baik. Dapatkan saya ilmu laduni. Dan Allah akan tunaikan. Ini pula jampi Allah, tak boleh. Biiznillah. Biiznillah. Dan pengalaman saya, pematian saya, senantiasa berlaku. Sehingga saya jumpa Profesor Mustafa Ali Muhammad pada bulan Ramadan hari terakhir lepas. Dia kontak saya kata, siapa ini Mustafa Ali Muhammad? Scam ke, spam ke, pakai nama orang ke? Apa nak jual? Saya tak suka jual-jual barang ni. Saya buat sokmed bukan kerana nak minta duit. Ya? Saya tak minta sedekah. Berniaga pun saya tak minta. Tapi kerana Profesor Ali Mustafa, bila saya bertemu ramai dengan dia, berbual, saya kata, engkaulah Ibn Sina yang saya carikan. Engkau seorang saintis Muslim yang mengkaji. Bukan main ambil Habatus Sauda, jual. Tahu jual je orang kedai-kedai. Tapi dia buat lebih baik. Dan saya paparkan semua rahsia pembuatannya. Dia kata, jangan kasih tahu orang lah. Saya kata, saya Cina Muslim. Saya kasih tahu semua orang. Macam mana buat Habatus Sauda ini. Jadi boleh beli RM59. Ada dia punya link. Beli lebih. Ada potongan.
Tapi jangan cerita kat orang lah. Boleh jual balik, boleh simpan. Ada cara amalkan, boleh tanya. Boleh tanya. Ada maklumat saya sentiasa buat YouTube. Dan saya akan buat live dengan Profesor Mustafa. Dari semasa-masa kat ni, TikTok jugalah. Dia amat sibuk. Dia sepatut. Dia banyak cabaran hidup dia. Jadi kita bantu dia. Bismillah. Okey. Apa ni? Kuci. Gang. Nama dahsyat. Johnny tak, Mustafa Alia, Alhamdulillah. Okay, Mustafa Alia orang tak awal dedah bahaya vaksin. Ya, itu sebab saya jumpa dia, tapi saya beritahu dia ada perkara yang saya tidak setuju. Yang dia kata dalam 2 tahun semua orang kena vaksin tu meninggal, saya tak setuju. Saya cabar dia, dia koreksikan balik. Dia kata tentang bell curve, kena tepi saja. Yang kata semua orang mati, kalau semua orang mati, syaitan menangis. Saya ada ayat saya. Saya bukan cerdik sangat, tapi ada beberapa ayat saya faham. Syaitan bukan nak awak mati. Syaitan nak awak takut mati. Faham tak? Mati dan takut mati. Woi, kalau kamu tak cucuk, kamu akan mati. Sebenarnya awak tak mati. Dia tak boleh bunuh kau. Mesti ingat ni tuan-puan. Allah saja boleh hidupkan dan mematikan. Jaga baik-baik. Saya tahu ada beberapa kisah, ada beberapa ini. Tapi ingat, walaupun pedang di sini, awak mesti beriman. Jangan terlepas terputus iman, rantai iman kamu. Allah, hanya engkau boleh matikan saya. Betul lah, husnul khatimah ya. Lagi satu. Syaitan mau gabrak, mau panik. Awak tak cucu. Habis makanan Oktober tahun lepas, agenda 21, kebuluran, rusuhan, perang dunia ketiga. Tengok ni Ukraine di Rusia. Saya dah beritahu dalam TikTok saya, boleh tengok. Dan Facebook saya, tak ada apa akan berlaku. Allah jamin perlindungan kamu. Anak kamu jangan matikan. Kami memberi dia rezeki. Allah Akbar. Kepada siapa kamu nak beriman kalau bukan Allah? Agama apa kamu menganuti kalau kamu menolak Allah? Agama musyrik. Na'udzubillah. Wa ma ana minal musyrikin wa ana minal muslimin. Setiap hari kan kita baca. Berisiko mati bukan confirm mati. Doktor banyak predict je. Ini doktor ni semua. Doktor ni semua dengan ustaz-ustaz ni semua. Allah, saya kawan banyak doktor. Dia kata jangan bagi tahu orang Tangan saya terikat. Saya nak pukul itu doktor. Apa awak cakap macam ni? Awak belajar tinggi-tinggi, tak ada maruah. Ini bahaya, cakap lah bahaya. Mereka semua buat duit. Saya cakap terus terang lah. Walaupun kawan saya. Wan. Selalu setiap malam masuk 7,000. Setiap malam dapat masuk 2-3 ribu. Itu malam kita masuk 10,000. Pasal apa? Ini. Astaghfirullahalazim. Kamu hidup atas kesengsaraan dan penipuan manusia. Tapi saya tak percaya Dajjal. Ini yang banyak orang unfollow. Sila unfollow. Saya percaya ayat Allah. Dusta dunia tidak ada kuasa atas engkau. Yang kata Dajjal menguasai one world order, new world order. Saya tak percaya. Saya percaya lahul mulk. Pendek aja ayat dia. Allah world order. Bertenang, inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yazanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Ayat 62 dan 63 surah An-Yunus. Sesungguhnya orang awliya Allah ini tidak ada takut dalamnya dan tidak ada bimbang. Mereka ialah orang beriman dan bertakwa. Dan baca seterusnya dan sebelumnya dan selepasnya itu sebaik-baik membaca satu ayat. Kamu akan perhati corak ayat Allah menyatakan tidak ada selain dari dia. Tidak ada power selain dari dia. Tidak ada penguat kuasa. Orang nampak penguat kuasa kat orang kan? Ingat dalam hati kamu. Allah saja penguat kuasa. Mereka tak boleh apa-apakan kamu. Bila awak gabrak, itu yang syaitan suka. Masa tu kamu bertaubat. Istighfar. Okeylah. Sekian sajalah urusan Jumaat ni. Tidak. Johnny Dark. One World Order rancangan Yahudi. Ya, rancangan Yahudi. Ke rancangan siapa? Tak tahu nas dia, Illuminati ke. Saya baca daripada Christian Bible lagi. Tapi tak ada power. Yang cucuk-cucuk ni, saya tak cucuk. Orang kata dipaksa. Siapa paksa aku?
Menyusahkan. Siapa menyusahkan aku? Allah. Kena tahan. Saya pernah kena tahan sekali. Allah yang tahan saya di Bukit Mentajam. Ada hikmatnya. Saya jumpa ramai jemaah di sana. Ada hikmatnya setiap kali Allah tahan kamu. Bukan penguat kuasa tahan kamu. Ini mesti tanam. Kalau tak bayar rotek, pergi bayarlah rotek. Patutlah dia tahan. Kalau saya tengok, ini ada ayat ni. Baca ni boleh lepas rotek tak bayar. Ni. Allahu Akbar. Itu yang apa sudah jadi pada agama kita ni? Apa dah jadi? Apa sudah jadi? Sains tafakur penting dalam agama Islam. Sekarang penuh dengan sihir. Sikit-sikit orang buat. Sikit-sikit orang buat. Tak percaya doktor, tak payah percaya doktor. Kalau kita examine sini, tengok bengkak kaki semua, kencing manis lah Pak. Allah. Tengok batuk-batuk, merokok lah Pak. Kan senang. Islam tidak suruh saya buang akal saya. Dulu saya banyak bertafakur. Okay, you dah masuk Islam. Lu tak payah fikir. No such thing. Saya berani cabar. No such thing. Islam pemikiran lebih tinggi. Lebih tinggi. Samawati wal ard. Islam mengajar qada dan qadar. Penentuan dengan perkiraan. Allah ja'alallahu likulli syai'in qadara. Tidakkah kamu lihat alam ini tidak ada cacat celanya? Macam mana awak tak tahu ada cacat cela ke tak ada cacat cela? Awak kena perhati. Awak kena ukur. Ya? Macam ni minyak wangi. Ada seorang sahabat dia buat minyak wangi. Tak lama Apek akan jual minyak wangi. Apek akan jumpa balik Siti Nurhaliza, akan taja balik. Sekarang Siti Nurhaliza mahal lah dulu. Ini minyak wangi ni kimia. Kimia. Dia adalah dia punya istilah tu. Tapi bukan jampi, pengasih. Allah, saya nak hadiahkan ini kepada seorang muslimat. Dia kata, ada ke Apek masuk pengasih? Pengasih? Awak sudah jatuh cinta kat saya, kenapa saya nak pengasih lagi? Jok lah, jok. Jangan apa ni, emo. Okey. Apek, Jumaat masjid mana? Jumpa lagi. Tak boleh cerita. Saya tengoklah kalau masjid itu pakai pelitup semua. No way. Bukan masjid Allah. Dia menahan kita melanggar 3 ayat sekurang-kurangnya. Saya terbaca yang kawan. Ayat 114 surah Al-Baqarah. 107, 108 surah At-Taubah. Ini akta kita. You ada akta you, kita ada akta kita. Siapa punya akta lebih? Allah punya akta saja. Macam lah. Tak lama lah tu. Tak lama. Saya cakap seluruh saja. Saya suruh kaji. Bahawa tidak ada sesiapa boleh berkuat. Ini pematian saya. Bila kena 2 tahun ni, saya tak vaksin. Enggak tak Apek, nanti awak tak boleh travel. Saya kata, kalau Allah sebut musafir, bolehlah awak musafir. Musafirlah atas muka bumi Allah. Niscaya kamu dapat rezeki. Tak ada airline siapa pun boleh tahan kamu. Unta pun kita boleh naik. Jalan kaki pun, berlayar pun, menyusup pun, jalan Sungai Golok pun orang sampai. Sekarang juga tengah berbicara ni, you tahu dah berapa ekor lembu tengah crossing Sungai Golok sekarang? Pergi cek. 5,000 ekor setahun. Ada pasport dah itu? Ada vaksin dah itu lembu? Jadi bila saya kata Allah akan gerakkan saya, tengok. Dah boleh jalan. Dah boleh. Saya boleh pergi restoran. Nanti saya akan pergi makan aiskrim. Alamak. Saya akan pergi dating. Saya akan pergi mana? KL Central. Saya akan pergi airport. Tak ada masalah. Kerana saya beriman kepada Allah. Saya tahu Allah kata jangan kamu bimbang dan takut. Anak tak pergi sekolah. Lagi pandai. Mana ada Roblox kan? Untuk canggap penjanaya. Yelah, aku bukan penjanaya. Aku hamba Allah. Law abiding citizen. Aku tak pakai pelitup. Tak bagi masuk, banyak tempat bagi masuk. Dari dulu lagi saya percaya Allah tak akan bagi saya kebuluran. Allah tak akan bagi saya mati keseorangan. Allah tak bagi saya hidup pun keseorangan. Allah tak pernah mungkir janji dengan aku. Jadi fabi ayyalai rabbikuma tukaziban. Mana antara nikmat Tuhanmu yang kamu dustakan? Nikmat termasuk semua ni SOP ni. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Tengok. You nak tafsir ayat, pakai ayat huruf yang sama. Nikmat amta. Cari semua ayat nikmat, letak, kamu nampak formula dia, ya? Itu cara tafsir. Satu pun saya tak vaksin. Tanya, dalam vaksin ada
Dia macam ini. Itu salah tu, itu fitnah tu. Janin bayi yang dibunuh hidup itu tidak, ini fitnah. Ada babi, ada monyet. Tak, dia mesti ada babi, ada monyet, ada monyet. Ada janin, okey. Semua vaksin ada janin bayi yang gugur tahun 1950, boleh Google. Okey. Yang vaksin COVID ni ada monyet chimpanzee yang boleh dapat penyakit chimpanzee sekali. Itu sah kan. Kita kena jaga lah. Jangan terbaca banyak sangat agenda 21 Illuminati. Jangan over lah. Maaf lah dengan Apek ni. Apek ni kaji tau. Apek ada sumber tau. Tapi kalau awak emo, Assalamualaikum. Nak bincang Apek kena steady, kena stable. Kuat-kuat pun bagi rokok gudang garam. Kopi. Okey. Kopi guano, tak ada gula. Kalau ada durian kita mari. Duduk bersila tepi jalan makan durian. Tapi nak emo, nak bergaduh, nak apa, maaflah. Saya minta dirilah ya. Saudara lebih pandai. Saya begitu ya. Saya orang mengkaji sains, doa, ajaib. Guru saya dah beritahu, Allah tidak mencipta sakti. Allah bukan buat al-qazam. Allah punya kun fayakun ialah khalaqal bil haq, menjadikan dengan benar. Khalaqal bil alim, menjadikan dengan ilmu. Kapal terbang semua tu, internet ini jadikan Allah. TikTok dijadikan Allah. Semua ada ukuran dia. Semua ada statistik dia. Okey? Salam Apek. Waalaikumsalam. Okey. Bukan fitnah. Saudara kata bukan fitnah. Ada orang kata hadis sahih. Saya tak terima. Saya akan pergi cek. Dan kenapa awak nak guna ayat begitu? Bila kita berujar, kenapa nak kata saya nampak sendiri? Sebenarnya saya tanya orang yang nampak sendiri. Dia bukan dia nampak sendiri. Dia kata adik dia nampak sendiri. Betul-betul. Itu hantu ada. Saya jumpa orang tu dengan hantu tu sekali. Nanti awak kena baru tahu Cina Pek. Lu belum kena sihir lagi. Saya pernah bertembung dengan orang yang kena sihir. 2 orang. Allah takdirkan. Tapi Alhamdulillah saya tahu ini ujian. Saya baca dan sihir tu hilang. Saya tahu bukan saya penyebab, Allah. Tapi orang kurang faham lah biiznillah dan insya-Allah ni saya dah kupas. Bila kita kata insya-Allah kena jaga-jaga tau. Dia kena kat kita balik. Macam mana dia kena? Okey, sekarang saya beritahu apa masalah. Okey, ni payah nak beri. Mungkin tajuk lain. Dia hati kita. Hati kita macam mana? Berpaling saja, auzubillah. Terpesong saja, memang syirik. Terpesong saja, memang ingkar. Memang lupa, memang lalai. Macam ni bila saya kata dengan izin Allah. Salah tu, ada ayat tu melarang kita mengutuk, mempeli orang yang sebut insya-Allah. Ada ayat tu. Saya baca. Antara golongan yang musyrik, yang ingkar dengan Allah, mereka digagalkan Allah rancangan mereka. Satu pihak tanya ke pihak lain, awak dah sebut insya-Allah tak? Itu Allah tunjuk. Ayat Allah jampi tak boleh. Bila Allah sebut dengan izin aku, mana akulah. Dia ada bapak bagi izin. Aku, bukan bapak bagi izin. Aku. Ada tak aku bagi izin? Bukan surat tau. Allah tak bagi surat izin. Demi izin mesti hadir. Izin mesti hadir. Allah mesti ada dan memberi izin waktu itu. Bukan, Allah sudah bagi izin lah. Masya Allah. Tak boleh. Masya Allah pun di alas. La quwwata tak illa billah. Siapa nak belajar, mari kita sama-sama belajar. Kita tak berhenti belajar. Siapa rasa dia dah pandai, teruslah mengajar orang lain. Tapi ingat, perlu ada adab. Tapi tak apalah, saya tak mau throw orang balik. Apek ni, Apek saja, Cina Apek. Ada video, siapa ni? Ada video dia bersama orang PPIM bos. Saya kenal orang PPIM bos. Aku pun takut pasal fitnah, tapi dah doktor yang cakap tu. Saya ada dengar semua itu dan saya ada siasat. Ada separuh itu ada nas, ada sandaran, ada separuh itu tidak ada andaian. Saya sendiri jumpa Profesor Mustafa Ali Muhammad. Saya beritahu dia, ayat dia menyokong seorang profesor dapat hadiah Nobel Perancis, menyatakan dalam 2 tahun semua orang akan mati. Saya tak setuju dan saya minta bukti. Profesor Mustafa Ali cerita tentang statistik.
Dia kata ada kesan dan kesan ni bell curve bermakna dia perlu, bukan saya kata dia salah. Kadang kita kena dengar perincian. Ya? Semua dia ada potensi mencederakan. Tapi ada statistik. Kalau you kuat immunity, you tak ada apa. Yang mati itu kerana lemah immunity. Itu adalah satu hukum umum. Sesiapa pun kalau lemah, awak mungkin tak dilemahkan oleh vaksin, awak boleh dilemahkan oleh matahari. Awak mungkin tak dilemahkan oleh matahari, awak mungkin boleh dilemahkan oleh kerja, stres. Dia satu subjektif. Cukup ya? Saya bukan, saya tak mau, saya nak tengok komen lain. But I leave it at that. It's up to you, brother Johnny Duck. It's up to you. Do you want to think or just accept? It is very dangerous. When you are thinking and you are using your head, that's very good. But you must know, syaitan will make you think the wrong thing. It's very easy to know syaitan. Macam mana tahu itu bisikan syaitan? Ayat-ayat Allah yang menentang syaitan lah. Kul syari makhluk. Awak rasa ini daripada selain Allah lah. Ini jahat KJ ni. Syaitan. Syaitan yang bisik kepada kamu. Ini sebab Nabi selalu berdoa untuk orang yang menzalimi mereka. Buya Syakur. Bila orang kata ini orang zalim ni Buya Syakur, macam mana kita nak buat? Buya Syakur cakap apa? Mungkin dia wali Allah yang berpura-pura. Buya Syakur bukan sebarang orang tau. Mungkin dia isuk gadang ke orang ni. Bukan, saya anggap ini wali ni. Cara percakapan, cara natijah dia. Bila orang kata Buya Syakur punya ilmu ini banyak ada tak betul. Buya Syakur jawab apa? Padahal ilmu dia tinggi. Saya masih belajar Pak. Saya tak akan berhenti belajar. Saya suka belajar. Dan saya senantiasa belajar. Saya ambil sikap dia. Saya pun sama. Saya masih belajar, Mr. Johnny. I'm still learning and I'll always be learning. But I'm always thinking. Min syari makhluk. Ini syaitan ya. Man zalladhi yashfa'u indahu illa biizni. Pun, kalau kamu anggap apa syafaat selain daripada Allah, walaupun tangan sendiri, ni aku bagi engkau duit ni. Aku bagi engkau syafaat. Syirik syaitan. Kerana antara yang bagi dengan menerima adalah Allah. Anggap bukan kamu yang memberikan. Bersihkan diri kamu dari segala apa tomahan syaitan. Andaian bahawa kamu wujud. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya percaya racun sebab vaksin adalah ciptaan negara. No. Vaksin. Kita sekarang, kalau dalam keadaan tu susah tau kita nak hidup cara normal pun. Kalau begitu, duit ringgit pun dia dah tak boleh pakai kerana dia... sekarang kita dah nampak, kita dah masuk satu jenis polemik kita panggil. Saya tak mahu sebut teori konspirasi. Polemik. Satu dikotomi, satu yang kita pisahkan benda. Tak boleh kamu pisahkan benda. Dalam Quran, semua minta izinan dia. Okay? Vaksin ni you tak boleh kategorikan. Kena terperincikan. mRNA bukan vaksin. Dia satu experimental substance. Okay? Biar mereka takrifkan. WHO ke Pfizer ke KKM. Dia ada takrif dan kita mesti jaga kerana di kalangan mereka ada wali Allah. Semasa Nabi dalam surah Al-Fatih masuk Mekah, Allah tahan Nabi. Mekah tu bahala tu, musyrik tu, kufur tu. Hanya Abu Sufyan saja boleh bagi lepas. Yang lain semua tu boleh diperangi. Allah kata apa? Tunggu. Kerana ada hamba kami di kalangan mereka yang kamu tak tahu, yang kamu mungkin pijak. You cannot open-minded, brother. But anyway, we can continue discussion later on. I know. Saya cuma bagi pendapat. Ya. Saya bukan kata saudara tak hormat saya. Dan bukan saya kata tak boleh bagi pendapat. Saya cuma memberi pendapat saya juga. Saya hujah dengan hujah. Contoh ada orang kata bumi lepek. Bukan saudara. Saya dah keluarkan hujah. Dia kata syaitan tak boleh. Ini hujah. Isi, bumi lepek adalah satu perkiraan saintifik. Vaksin adalah satu perkiraan saintifik. Untuk dikaitkan sangat, you faham? Bisikan tu syaitan kata kami boleh ubah kamu. Itu syaitan. Bila mengharapkan vaksin ni mRNA boleh ubah manusia, itu syaitan. Tapi sains dia tetap ada. Mungkin dia ubah kepada baik, bid'ah yang baik.
Tapi siapa yang kaji? Ada saintis yang kaji. Ada saintis yang kaji vaksin itu baik. Boleh dipertimbangkan. Tengok, KKM suka kat aku lah ni. Ini ejen lah ni, begitu kan. Ini bukan perbincangan, bukan debat. Bukan debat. Bukan debat ni. Debat lah best bro. Come on man bro. You know, it's alive. This is 21st century. TikTok. Apa on TikTok man? Apa in the house man? We go viral. Kita bagi ini sampai gegar. Let's talk about this man. Let's talk positive. Let's displace ni economic theory. China menguasai ekonomi kita. Ini tajuk lain. Saya nak ulangi sikit. Kita bincang Melayu-Melayu BMF semua. Stop it. Bersatu. Kuasai semua ekonomi. Boleh tak? You cakap tak boleh. You unite lah. Kalau you Melayu sama Melayu lawan, you unite bawah satu Cina APEC ni lah. Saya janjilah demi Allah. Saya satukan orang Melayu. Saya kuasai Nusantara. Sampai Jokowi sampai itu apa itu Marcos, nak Marcos. Boleh. Boleh lah. Let's talk about cerita pasal mask pack. Saya tak pakai mask. Saya tak pakai mask. Mask ini menyekat udara masuk. APEC lawan SOP? Tak. Saya tak lawan SOP, sunnah Prophet. Saya tak anti-gnostik lah ya. Saya baik semua orang. Kalau saya jumpa Tan Sri Dr. Noh Hisham Abdullah pun saya salah. Apa khabar Tan Sri? Boleh sentuh apa? Transfer. Banyak duit dapat you. Saya jumpa KJ. Hello brother, how are you? Tolong recommend aku masuk Oxford. Aku pun sijil terbang lah. Ya, saya tahu. Itu masjid, aku benci tu masjid. Saya dah cerita tadi, Johnny. Aku tengok masjid tu, Allahu Akbar. Dia punya, dia ikat semua letak syajar tau. Saya tak letak syajar, dia tolong letak syajar saya. Apalah ni orang. Saya cari masjid yang terbuka. Ada. Alah, semain tepi jalan lah. Allahu Akbar. Kalau kamu pergi, orang tolak kamu dari masjid, pahala kamu sudah dapat. Menurut Buya Apek. Dia dapat, dan baca balik ayat tu. Neraka. Orang yang menghalang orang masuk masjid, amat berat kepada neraka. Ada ayat dia. Okey. Bertemui muka air wuduk kena face mask. Wish, pakai air wuduk pun kena face mask ke? Ni mana punya masjid ni? Okey, tak apa. Sekian saja ni Jumaat, kita warm up. Kita makan ni saja. Kita minum kopi dengan mentega. Elakkan gula. Kalau boleh buang habis gula. Beras putih, makan beras parang. Sop gearbox, keto diet. Buka puasa dengan sop gearbox. Jangan risau kolesterol, dia baik. Ini fitnah dalam kolesterol. Ini kolesterol kena fitnah lagi banyak. Kita boleh ubati potensinya 23,000 orang setahun yang penyakit kronik. KKM sangka baik. Okey. Nabi pun duduk dalam istana Fir'aun. Mesti berbual baik dengan Fir'aun. Tak? Tapi bila jumpa Fir'aun, dia berbual baik. Saya tunjuk silap mata saya, sihir saya, itu silap mata saja. Awak ada apa? Saya tak ada sihir. Ini mesti ingat. Baca balik surah Qamar, ayat Allah ... tu mereka minta dipisahkan bulan. Kalau mereka buat, pintu taubat tutup. Baca balik baik-baik. Tapi manusia ni, dia cenderung tau. Syaitan ni asyikkan. Allahu Akbar, 3 tahun harta-tata wanita. Syaitan, tengok bumi ini. Walaupun buat daripada tanah, najis ke apa, kita tu, waduh, sejuknya. Nyamannya ini. Nyamannya. Nyaman. Mahal 300. Tak apa, Apek buat 88 riyal saja. Nanti ada label semua. Cina Apek punya minyak wangi. Apek akan buat. Okey, sekian saja. Mari kita berdoa. Allah, kurniakan kita rahmat sisimu. Pemudahkan segala urusan kami hari ini. Lindungi kita daripada bisikan syaitan. Berikan kita petunjuk. Sentiasa berikan kita petunjuk. Lindungi kita daripada orang yang zalim.
Berikan kita kejayaan dan ilmu tanpa peperiksaan. Ya, makmurkan anak-anak kami. Jadikan mereka solehah, solehin dan solehah. Jadikan negara kita negara yang baik. Tukar pemimpin yang zalim jadi pemimpin yang adil. Amin Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi